Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， minggu lalu kita baru saja merenungkan firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang ketiga. 上个礼拜我们的思想从罗马书第3章， Khususnya ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. 这是第1节到20节。 Kalau kita berhenti di sana, maka kita adalah manusia yang paling celaka. 如果我们停顿在那个地方，我们是最糟的人， Karena tidak ada seorang pun yang memenuhi standar di mata Allah untuk layak diselamatkan. 因为没有一个人可以达到上帝的标准，可以被拯救的。 Dengan sangat jelas tidak ada orang benar, tidak ada orang berbuat baik, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. 所以在那边很明确的说，没有一人，没有一个人寻找上 Dan 帝， semua orang akan binasa karena dosa-dosanya. 而且所有的人因为他们的罪恶将会被毁灭。 Tapi syukur kepada Allah karena di ayat 21 nanti kita akan melihat pembalikan itu kata tetapi sekarang. 但是我们感谢主，在第21节的话，一切都是反过来的。 Di situ kita akan menemukan anugerah Tuhan melalui iman percaya yang lalu membenarkan kita orang-orang berdosa. 只在那边我们会找到上帝的救恩、上帝的恩典，使得我们称义。 Namun hari ini saya tidak akan mengupas pasal 3 ayat 21 sampai 31, melainkan saya akan fokus pada pasal 4. 所以今天我们没有专注于这个第3章21节，但是我们要专注于第4章， Cukup panjang dan mohon bersabar. 所以有够长，而且你们要忍耐。 Apakah bisa ditayangkan teks Alkitabnya? 是否可以显示出来？ Saya akan bergantian dengan Pak Amin, saya akan membaca ayat 1 sampai ayat 12, itu boleh dikatakan satu bagian, lalu ayat 13 sampai selanjutnya bagian yang kedua. 所以我们要轮流，就是第1节到12节有牧师阅读，第13节到最后是由我阅读。 Saya akan mulai. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adapun ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Ayat 13. 13节，因为神应许亚伯拉罕和他的后裔必得承受世界，不是因律法，乃是因信而得的义。若是属乎律法的人，才得为后辞，信就归于虚空，应许他就废去了。因为律法是若动了愤怒的，或作叫人受刑的，
哪里没有律法，哪里就没有过犯了。所以人得为后此是本乎心，因此就属乎恩。叫应许定然归给一切后裔，不但归给那属乎律法的，也归给那效法亚伯拉罕之信的。亚伯拉罕所信的是那叫死人复活，使无变为有的神。他在主面前作为我们世人的父，如经上所记的：“我已经立你做多国的父。”他在无可指望的时候，因信乃是有指望，就是以做多国的父。正如先前所说，你的后裔将要如此。他将近100岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，撒拉的生育也已经断绝，他的信心还是不软弱，并且仰望神的应许，总没有因不信心里就疑惑，反倒因信心里得坚固，将荣耀归给神，且满心相信神所应许的必能做成，所以这就算为他的义。算为他的义这一句话，不是但为他写的，也是为我们将来的算为义的之人写的，就是我们这信神时能我们的主耶稣从死里复活的人。耶稣被交给人，是为我们的过犯；复活是为叫我们的称义，或者耶稣是为我们的过犯交付了，为我们称义复活了。Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dunia ini banyak hal mengandalkan usaha kita. 在这个世上，许多事情要靠着我们的尽力而为。Kalau kita mau sukses, maka kita harus bekerja keras. 如果我们想成功，我们必须很努力的。Kalau kita mau dihargai orang, kita harus bisa menunjukkan prestasi kita. 如果要别人尊敬我们的，我们必须展现我们的成绩。Kita harus mempunyai sesuatu yang lebih daripada orang lain yang kita banggakan itu. 我们必须拥有，就是比别人，就是我们所感为骄傲的人更多的。Kalau kita mau mendapatkan barang yang berkualitas, kita juga harus bayar harga lebih mahal. 如果我们想得到更好的质量，我们必须付出更多的代价。Harus ada sesuatu yang kita keluarkan untuk kita mendapatkan sebagai gantinya, sebaliknya yang kita inginkan yang baik itu. 所以我们必须付出更多的代价，想得到我们想要更好的。Itu sebabnya kita mengenal dalam dunia bisnis tidak ada barang, tidak ada harga, tidak ada barang. 就是没有价格，没有东西。Ya, tidak ada harga, tidak ada barang. Kalau nggak ada duit yang gede, barang yang kita harapkan berkualitas, ya mungkin kita tidak akan dapatkan. 如果你没有不敢出高价的话，你就得不到有质量的东西。Maka tidak heran Bapak Ibu Saudara, banyak orang lalu berpikir bahwa untuk bisa diterima oleh Allah, maka harus ada usaha untuk membuktikan diri kita itu layak menerima perkenanan Tuhan itu. 所以怪不得很多人想得到上帝的就是蒙上帝的喜悦的话，必须想办法，所以我们可以配得到这个救恩。 Kita harus taat, kita harus lebih rohani, kita harus suci supaya Allah berkenan atas hidup kita. 所以我们更加的圣洁，我们必须做更加的遵守，所以我们可以讨神的喜悦。 Tidakkah ini menjadi spirit atau semangat atau pola pikir atau pola kepercayaan agama-agama yang ada di dunia ini? 这就是成为其他宗教的一个想法观念。 Mereka harus berbuat sesuatu yang sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya Tuhan berkenan atas hidupnya, lalu orang bisa berkata, aku ini hebat luar biasa. 所以他必须做出一个真正的为主做的，后来大家都
他认为他是很虔诚的。 Tapi saya khawatir orang Kristen pun ada cukup banyak yang berpikiran seperti itu. 但我担心有许多基督徒也是这样的想法， Melakukan satu aktivitas rohani ke gereja, melakukan pelayanan ini dan itu karena punya harapan dalam bawah sadarnya, karena dengan demikian aku akan diterima Tuhan. 所以他们想参加各种各样的属灵的一个活动的话，所以他认为上帝可以接受他。 Dan kalau sudah diterima oleh Tuhan karena dia melakukan sesuatu yang luar biasa itu, dia akan menepuk dada. Aku ini orang yang paling hebat di gereja ini. 所以如果上帝已经想尽办法，或者上帝接受他，都觉得我在这个教会是了不起的人。 Tapi hari ini kita akan menemukan satu kebenaran firman Tuhan yang membalikkan semua pemikiran kepercayaan dunia. 但是我们今天会发现，就是把一切属世的一个想法都把它翻倒过来。 Paulus membawa kita kembali kepada dasar keselamatan kita. 所以保罗带进我们，就是我们救恩的一个基础。 Bukan karena usaha kita, tetapi karena iman kita. 那不是因为你的能力，但是是因为我们的信心。 Bukan karena kita berhasil menjadi orang baik, tapi karena kita percaya kepada Allah yang penuh kasih dan janjinya ya dan amin. 不是因为我们成为一个好的人，但是是因为在上帝的面前被称义。 Nah, hari ini kita akan belajar dari Abraham yang disebutnya bapak orang beriman atau bapak orang percaya. 所以今天我们要学习从这个亚伯拉罕成为信心之父。 Dan kita akan melihat bagaimana hanya oleh iman Abraham termasuk kita dibenarkan dan hanya karena iman kita akan menerima janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. 那就是只信我们被称义了，也是因为只信的话，我们受到上帝的应许。 Dari perikop pasal 4 ini saya akan membagi dalam 2 materi pokok pikiran, pokok ide khotbah. 所以在这个第4章的话，我要分2段的一个重要的事。 Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita hanya oleh iman kita dibenarkan Allah. 那就是第一是唯独信心，或者只信我们被称义。 Saudara, ini mungkin cukup mencengangkan kita pembaca yang tidak berlatar belakang Yahudi. 所以我们成为就是没有犹太人背景的读者的话，可能给我们惊喜。 Tiba-tiba ada penyebutan tokoh bernama Abraham di situ. 因为突然间在那边有称这个亚伯拉罕这个名字。 Sebelumnya kita tidak menemukan itu di pasal-pasal sebelumnya. 因为之前没有提过这个亚伯拉罕。 Tapi bagi orang Yahudi ini sesuatu yang luar biasa karena mereka sangat-sangat mengagungkan Abraham itu. 但是对犹太人他们的父的话，这个是了不起的，因为他们非常崇拜亚伯拉罕。 Abraham dikenal sebagai orang yang saleh, Bapak Ibu Saudara. 被称为虔诚的人。 Dan karena itu dalam pola pikir orang Yahudi, Abraham itu dibenarkan karena perbuatan. 因为在犹太人的想法，亚伯拉罕被称义是因为什么？因为他的行为，他所做的。 Polanya seperti ini, saya izinkan pakai gerakan ya. Abraham itu sebagai orang yang dibenarkan atau memperoleh kebenaran Allah. Ini posisinya di tengah. 所以亚伯拉罕被上帝称义。 Kenapa dia dibenarkan? 为什么被称义呢？ Karena dia melakukan satu perbuatan yang salah. 就是刚好在中间，后来因为他做一个虔诚的事。 Jadi karena dia berbuat sesuatu yang baik di mata Tuhan, maka dia layak untuk dibenarkan. 所以因为他在上帝的面前、眼前，他做义的事，所以他被称义了。 Karena dia dibenarkan oleh karena perbuatannya, maka di sebelah kanan dia layak untuk bermegah. 所以因为他的行为的话被称义，所以他指的自夸在右边了。 Maka Paulus memulai dengan satu pertanyaan yang mencengangkan. 但是保罗一开始就问很惊喜的问题。 Apa yang akan kita katakan? Apa yang telah diperoleh Abraham, bapa leluhur jasmani kita? 所以你能做什么呢？亚伯拉罕这样得到什么呢？ Orang akan berkata, wah pasti karena perbuatan yang baik, perbuatan yang saleh itu, maka Abraham dibenarkan dan wah luar biasa Abraham, tepuk tangan. 那这是因为亚伯拉罕所做的义事的话，他被称义了。那大家鼓掌。 Tapi kemudian secara cepat dan terlihat buru-buru sekali meralat bahwa Paulus berkata, oh tidak, Abraham
tidak dibenarkan karena perbuatannya, tetapi karena iman percayanya kepada Allah. 但是后来突然间他转一句话说，就是不是因为他所做的行为的话被称义，那 Kemudian 是因为他信神， Kemudian untuk mendukung pernyataannya, dia kutip Kejadian pasal 15. 所以他为了支持他所说的，所以他说他强调了创世纪15章。 Dia berkata gini, sebab apa yang dikatakan kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Allah dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. 对，就是他说 Ayat yang ketiga 对 dari 第三 Roma, 节 tapi ini 啊 dikutip 对 dari kitab Kejadian pasal 15. 第三节那边说说亚伯拉罕信神，这算为他的义。这个原本是从创世纪15章。 Bapak Ibu masih ingat enggak? Kenapa Tuhan ngomong itu? Konteksnya apa di kitab Kejadian pasal 15? 那为什么上帝这样说呢？在这个创世纪15章到底有诉说什么事情呢？ Abraham usianya sudah lanjut, tapi janji Tuhan untuk dia mendapatkan keturunan yang banyak itu belum tergenapi. 那他的年纪已经老迈，但是上帝还没有给他的应许，他只将得到孩子还没有 Lalu 被成全。 dia ragu kan, ragu, mosok iso sih. 那他怀疑了，难道可能吗？ Lalu Tuhan membawa Abraham keluar dari kemahnya dan suruh melihat langit di atas, suruh menghitung bintang-bintang di langit. 所以他带领亚伯拉罕从他的帐篷出来，要算在天空星星的有多少。 Belum selesai menghitung Tuhan langsung ngomong, segitu banyaknya keturunanmu nanti. 就是他还没算好全部，他就说你的会将有那么多。 Lalu Alkitab mencatat, percayalah Abraham. 那圣经就记载亚伯拉罕就信了。 Kemudian Tuhan berkata, oleh karena dia percaya maka Tuhan memperhitungkan imannya itu sebagai kebenaran. 所以圣经记载，因为亚伯拉罕信神相信，这算为他的义。 Bapak Ibu kalau membaca ayat memperhitungkan, diperhitungkan di pasal ini, saudara akan menemukan sangat banyak. Saya tidak ngitung jumlahnya, cuman banyak sekali kata diperhitungkan, diperhitungkan, memperhitungkan. 所以在这边，如果在这一章的话，有很多这一句话都是算为他的义，算义。 Jadi Paulus mau mengatakan gini, pada waktu Abraham menerima janji itu, apakah Abraham sudah melakukan sesuatu yang dianggap sebagai layak untuk dibenarkan oleh Tuhan? 所以当亚伯拉罕得到这个应许的话，难道亚伯拉罕当时已经做某一件事情，使得他配得被称义呢？ Jawabannya tidak. 没有， Karena Abraham dan Sarah sudah tua dan tidak akan mungkin punya anak. 因为亚伯拉罕跟撒拉都已经年纪老迈，不 Jadi 可能生 tidak 孩 ada 子， usaha apapun yang membuat dirinya itu layak untuk dibenarkan Tuhan. 所以他不能尽他的本分的话，使得他被称义。 Lalu Paulus menggunakan contoh lain Bapak Ibu Saudara. Nah, Tentang Paulus- sunat. 就是举一个例子，另外的就是 Dia- 隔离。 Dia juga bertanya tuh di ayatnya yang ke selanjutnya itu mengenai sunat ya. Saya bacakan di ayatnya yang ke 10. Dalam keadaan mana hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat tetapi sebelumnya. 所以在那边是记载说，是在他未受隔离的时候呢，不是在受隔离的时候，乃是 Jadi 在未受隔离的时 Maksudnya 候。 gini Bapak Ibu Saudara. 所以他的意思是这样。 Abraham menerima janji Allah itu, Ya. pikir-pikirnya kebanyakan orang itu adalah setelah dia disunat. 所以很多人的想法，亚伯拉罕得到这个应许， Atau setelah 就是他受隔离之后。 melakukan ritual keagamaan. 有可能行某一件就是宗教的礼仪， Sehingga boleh dikatakan Abraham layak setelah melakukan ini dan itu sesuai dengan kepercayaannya. 所以亚伯拉罕因为做某一件事情，这个事情那个事情他配得。 Paulus mengatakan Tuhan memberikan janji itu sebelum Abraham disunat. 所以上帝给这个应许，就是亚伯拉罕还未受隔离之前， Sunat bukan syarat keselamatannya, bukan syarat pembenaran atas hidupnya. 所以隔离的话，不是因为隔离他被称义，或者说
就是它就是被称义的一个条件。 Tapi kalau saudara cermat tadi membaca, sunat itu adalah tanda dan meterai di mana Allah membenarkan, menyatakan anugerahnya melalui iman percaya. 所以这个隔离的话是一个记号或是印记的话，它是因信称义。 Nah, saya harus mengatakan di sini begini Bapak Ibu Saudara. 那我必须如此说， Banyak orang Kristen salah paham. 所以很多基督徒误会了， Mengira bahwa begini, pada perjanjian lama itu orang dulu itu bisa selamat dengan melakukan hukum Taurat termasuk sunat. 那就是在旧约的话，人因为行律法的话，就是被拯救了。 Tapi karena manusia gagal melakukan hukum Taurat, maka Allah mengubah rencananya untuk menyelamatkan manusia, yaitu melalui iman. 就是因为他们行律法失败了，得不到救恩，所以要经过信心。 Jadi seolah Allah menyediakan dua jalan, hukum Taurat, ya tapi nanti yang gagal kasih anugerah melalui iman. 所以好像是有两条路可以选择，第一是行律法在旧约，那失败的话就准备第二个方案了。 Tapi itu kesalahpahaman karena sejak perjanjian lama kita menemukan anugerah melalui iman kepada Allah mendahului perbuatan, mendahului hukum Taurat. 但是我们在旧约已经发现了，其实是因为只信被拯救了， Coba 不是因为行律法。 Hukum Taurat itu datangnya kapan? 就是律法什么时候何 Melalui 时来 Nabi 了？ siapa? 经过哪一位先知呢？ Musa. 是摩西。 Pada waktu Abraham belum ada hukum Taurat. 但是这是亚伯拉罕还没有律法， Tapi dia sudah dibenarkan oleh Allah bukan karena hukum Taurat tapi karena iman kepada Allah. 但是他不是因为律法被称义，而是因为只信被称义。 Sayangnya banyak orang Kristen di sini salah memahami, pikirnya Allah itu kayak kaget-kaget gitu. Dulu tak sediakan ini kok gagal, lalu ya wis tak ganti yang lain gitu caranya. 所以很多基督徒误会，他以为上帝就是好像是没有心理准备，突然间他就是借着这个只信 Sama 被称义， sekali tidak seperti itu Bapak Ibu 其实 Saudara. 并不如此。 Allah sejak semula merencanakan keselamatan itu hanya melalui anugerah di dalam iman kepada Allah. 所以上帝从之前起初已经准备好了，借着信神，我们 Di 得 mana 救。 Allah kemudian memang di perjanjian baru dia menyatakan dirinya secara manusia, dia menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Tapi itu adalah Allah yang sama, Allah Tritunggal. 那就是在这个新约的话，就是他借着肉体，就是主耶稣来到世上，同样的神，我们可以被拯救。 Jadi kalau begitu, apakah sumbangsih kita dalam keselamatan? 那我们对救恩有什么可以做的呢？ Adakah sumbangsih kita? 我们有什么可以付出呢？ Kalau kita punya sumbangsih, kita akan berkata gini, kalau sampai di surga ya, 如果 Tuhan, 我们有付出的话，我们到天上都会这样说。 ini bukan karena kamu baik ya, tapi aku baik. 这不是因为你好，是因为我 Jadi 好。 dia pantas bermegah diri di hadapan Tuhan. 我就是可以，我们可以在神的面前自夸。 Tapi ada seorang bernama William Temple ini ngomong kalimat yang cukup bombastis tapi luar biasa. 这个 William Temple 他说一句话是伟大的 Dia 话， katakan begini, satu-satunya yang bisa saya sumbangkan untuk keselamatan saya adalah dosa yang perlu ditebus. 我能为自己救恩所贡献的唯独的事情，就是那我需要被救回的一个罪。 Artinya tidak ada sesuatu yang patut dibanggakan oleh kita bahwa kita layak untuk diselamatkan. 意思是说，从来没有一件事情可以值得我们骄傲。 Kita selamat itu semata-mata karena anugerah yang kita respon dengan iman percaya. 就是我们因信得救了，就是本乎恩。 Hari ini mari kita berhenti dari upaya untuk merasa diri benar di hadapan Tuhan dengan usaha-usaha yang kelihatannya baik tapi demi Tuhan berkenan atas kita. 我们今天要停止，我们想尽办法的话，好像我们要做好人，为了讨神的喜悦，不要得到他的救恩。 Kita melayani Tuhan, kita datang ke gereja, kita memberi persembahan, tapi motivasinya
aku ingin diperkenan Tuhan. Karena aku dengan begini aku yakin aku bisa selamat. 所以我们不要是来到教会参加活动，然后呢是奉献，是让我们可以讨主的喜悦，得到救恩。 Saya tadi ngomong sama istri di jalan, kalau itu upaya kita untuk merasa diri benar di hadapan Tuhan, kita menghina Tuhan yang sudah mati untuk kita, memberikan anugerahnya cuma-cuma. 如果我们想尽办法的话，是为了得到救恩，我们真的看不起我们的上帝，因 Karena 为他为了我 seolah-olah 们这里 anugerahnya 牺 itu 牲， masih kurang, sehingga perlu ditambahkan perbuatan baik kita. 所以好像上帝的恩典还不够，还在加我们的善事。 Nah karena itu hari ini saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, inilah waktunya untuk percaya kepada Yesus. 所以我今天真的呼召说，还没真的信主的人的话，这时候来信吧。 Berhentilah dari upaya untuk membenarkan diri di hadapan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang nampaknya saleh. Berhentilah. 就是我们要停止从我们所做的一切虔诚的事，好像我们值得被称义的事。 Perbuatan baik kita bukan supaya diselamatkan, tapi sebagai ucapan syukur saya sudah diselamatkan Tuhan. 就是我们一切的善事，是不是为了讨主喜悦、得到救恩，而是为了感谢 Sehingga 他。 kalau orang Yahudi berkata aku berbuat baik lalu dibenarkan lalu selamat, kita berbeda. Kita selamat, kita diselamatkan, karena itu kita benar di hadapan Tuhan, lalu kita berbuat baik. 那就是犹太人的话，他做善事的话，为了被称义，然后来被拯救。但是我们反过来，我们被拯救，后来被称义的话，我们就是做一个回报，做善事。 Konsep ini harus benar pada kita Bapak Ibu Saudara. 所以这个观念必须正确的， Jangan sampai kita menjadi sama seperti agama-agama lain di dunia ini. 所以不让我们成为好像其他宗教的一样。 Apa bedanya kalau ternyata kita semua berbuat baik supaya selamat? Apa dengan mereka? 如果我们所有的人要尽本分的话，做善事的话，为 Tidakkah 了 itu 蒙主这些跟其他 tanpa 宗 kita 教有什么 sadari 不一样？ merendahkan kasih karunia Tuhan? 我们就是看不起上帝的恩典了。 Maka bersyukur kepada Tuhan kalau kita sekarang sudah percaya Yesus. 所以要感谢主，如果我们已经信主了， Berbuatlah baik, layanilah Tuhan bukan supaya diselamatkan, tapi karena sudah diselamatkan. 所以我们要做善事的话，不是因为被拯救，而是因为感谢主。 Yang kedua, Bapak Ibu 第二 Saudara. 点， Yang kedua, kita hanya oleh iman kita menerima janji Allah. 所以只信我们才能领受上帝的应许。 Kita bisa temukan di ayat 13 sampai dengan ayat 25. 这是从13节到25节。 Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah itu pernah berjanji kepada Abraham bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. 所以上帝曾经给这个亚伯拉罕一个应许，他要成为这是多国之父。 Jadi selain kata diperhitungkan, diperhitungkan atau dibenarkan, di sini kita akan menemukan kata janji itu berkali-kali. 所以在这边我们也可以考虑到，除了这个算为义啊、被称义啊，我们也Kata janji 就 berkali-kali. 是我们也找到很多应许这一句话。 Secara manusia itu mustahil. 所以身为人的话，那是不可能实现。 Karena disebutkan Abraham usianya sudah hampir 100 tahun dan Sarah mandul. 而且在那边说，就是他年龄快100岁，而且他的太太的话，妻子的话是没办法生育， Pabriknya sudah tutup. 就是没办法生育了。 Saya sampai ingat ada sepasang suami istri menikah usianya tua ya. Ada nonton enggak usianya tua. Kemudian pastornya bertanya begini, apakah Anda saling mengasihi? Dijawab ya gitu kan. 那就是一对夫妻的话，年纪大才结婚。后来牧师就问他们：“你们彼此相爱吗？”是的。 Terus pastornya bertanya, saya harus mengajukan ini karena ini formulir liturgisnya gitu. 我必须问了，因为这个是聚会的一个礼仪。 Lalu dia bertanya, apakah kalian berdua merencanakan punya anak? Gitu. 后来牧师就问你们两个 Terus semua 人 yang 计划 datang 生孩子吗？ tertawa gitu ya. 那全场就笑 Karena 了， kita tahu secara manusia pabriknya sudah tutup. 因为身为人的话是不可能 Orang 的。 tua itu menikah hanya untuk cari teman untuk hidup di masa 所以 tua. 他们这个一对夫妻的话，结婚是为了找这 Jadi 个伴侣。 Janji Allah itu sulit tergenapi secara manusia.
所以这个上帝的允许是以人的眼光是不可能的。 Tapi Abraham percaya kepada janji itu. 但是亚伯拉罕相信， Dan kemudian kapan dia menerima? 他什么时候领受呢？ Kapan janji itu tergenapi ketika Ishak dilahirkan bagi mereka di masa tuanya? 那就是这个应许什么时候成全？当他们生出这个以撒， Artinya janji Allah pasti tergenapi. 就是上帝的应许必须被成全。 Dan ini yang mengucapkan janji adalah Tuhan. 这谁说的？就是上帝自己说的。 Dan kalau kita bisa beriman kepada janji Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. 如果我们可以相信上帝的应许，那是了不起的。 Tapi kapan kemudian Bapak Abraham menjadi bapak orang percaya? 那这个亚伯兰什么时候成为多国信心之父呢？ Tergenapinya ketika Yesus datang. Kemudian semua orang percaya kepada dia, berbagai suku bangsa, termasuk orang yang bersunat maupun tidak bersunat. 那就是当时耶稣来到，就是成全这个上帝对亚伯拉罕的信心之父的一个应许。 Abraham kira-kira tahu enggak dia jadi bapak orang beriman? 那亚伯拉罕会知道吗？他将成为信心之父呢？ Saya yakin dia tidak tahu. 我有把握的说，他不 Yang 知 dia 道。 tahu bahwa dia punya anak Ishak. 他所知道的，他只生孩子以 Kemudian 撒， Ishak juga punya anak yang lain. 那这以撒也是有孩子。 Tapi rencana Tuhan itu tergenapi di kemudian hari di mana semua suku bangsa percaya kepada Yesus Kristus dan itu menjadi anak-anak Abraham secara rohani. 那就是他的这个上帝的应许的话被成全，当主耶稣来，后来很多人堕主信主耶稣，成为信心之父。 Terpujilah nama Tuhan kalau kita, saudara dan saya termasuk di dalamnya adalah anak-anak Abraham. 所以感谢主，如果我们包括成为这个亚伯拉罕的 Maka saya 后 juga 裔 ingin，mengatakan begini. Kadangkala janji Tuhan itu tergenapi saat ini ketika Abraham juga melihat anaknya lahir. 所以有时候上帝的应许被成全，当他看以撒已经生出来， Tapi janji Tuhan tidak semuanya tergenapi pada saat dia hidup. 但是上帝的应许，当亚伯拉罕活着的时候，没有全部被成全。 Tapi di antara itu kita harus tetap beriman kepada janji Tuhan. 但我们还是仍然要信他的应 Seperti 许。 kata firman Tuhan ini, imannya tidak menjadi lemah walaupun tubuhnya lemah, tetapi dia tetap percaya kepada janji Allah, bahkan memperkuat imannya dan memuliakan dengan hidupnya itu. 所以他不因为他的身体软弱的话，他反而更加的信心。 Artinya hari ini kalau Bapak Ibu Saudara sedang menjalani kehidupan yang mungkin tidak baik-baik saja, menanti jawaban Tuhan belum juga terwujud, tetaplah percaya kepada Tuhan. 所以，如果我们今天还是等待上帝的应许，现在还没被成全，还是仍然要信。 Sampai kapan? Ya seterusnya. 这是到什么时候？这是一辈子。 Mungkin sampai mati kita tidak melihat janji Tuhan itu tergenapi. 有可能我们到时没有看到上帝的应许被成全， Tapi anak cucu kita yang menikmati. 有可能我们的子孙会被成全。 Artinya sekarang kita dalam menjalani hidup sampai ke sana, kita diundang untuk beriman, percaya kepada Yesus dan ini adalah satu proses anugerah yang membentuk kita. 所以当我们活的时候，我们要一直信，就是这个是一个过程的。上帝塑造我们。 Ada satu kalimat ditulis oleh Bapak Agustinus. 所以一句话是这个阿古斯丁所写的。 Saya menggunakan bahasa Inggris karena di situ ada permainan kata yang cukup menarik. 我是用英文，因为这个很有趣的一个句子。 Jadi iman itu mempercayai apa yang Anda tidak lihat. 信心就是相信你所未见之事。 Tetapi sebagai hadiahnya atau rewardnya iman yang ini adalah melihat apa yang kamu percaya. 那就是这个信心的奖赏的，就是得见你所信的。 Jadi to believe what you do not see, kemudian to see what you believe. 那就是他写信心就是相信所未见之事。那下面这是吧，得见你所信的。 Hari ini mungkin kita tidak bisa melihat janji Tuhan, 有可能今天我们没有看到上帝的应许， tapi teruslah beriman kepada Tuhan. 但是我们还是仍然要信他。 Karena iman itu akan melihat apa yang dijanjikan Tuhan itu betul-betul tergenapi dalam hidup kita atau dalam sejarah kehidupan manusia. 所以这个信心会让我们得见我们所信的，这个历史已经证明了。 Kiranya
kita betul-betul menyambut anugerah Tuhan ini dengan terus percaya kepada Yesus. 所以我们要借着我们仍然信主耶稣来迎接这个恩典。 Paulus menutup bagian ini dengan mengajak kita melihat kepada Kristus kembali. 所以保罗做一个解释，要带着我们要仰望主耶稣。 Ayat yang ke-25, ia telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. 在那边记载说，就是他为我们的过犯已经被交给人。 Di dalam Kristus kita menerima pembenaran dan melalui Kristus kita menerima semua janji Allah di dalam kehidupan kita. 所以借着主耶稣的话，我们被称义，也是借着主耶稣我们得到应许。 Terpujilah Kristus untuk selama-lamanya. 好，永永远远的感谢主，赞美主。